Okay, hi, Assalamualaikum. Sorry, tadi distracted sekejap. Okay, so basically saya kenalkan diri saya. Nama saya adalah Puan Kira. Okay, saya merupakan pengasas bagi NSN Islamic Learning and Consultancy ni. Okay, so sedikit lah sebelum saya masuk kepada pasal bijak Fatihah tu, pasal surah Fatihah, sedikit tentang NSN. Okay, so NSN merupakan sebuah company yang menjalankan servis mengajar mengaji di rumah pelanggan dan juga mengajar subjek akademik ataupun kita panggil sebagai home tuition lah. Okay, dan servis kita di lokasi-lokasi iaitu di KL, Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Okay, kita dah beroperasi selama 2 tahun. Alright, so sekarang ni kita masuk tahun ketiga. Okay, macam sekarang saya live dari center kami di Kajang. Okay, so siapa yang tengah live dengan saya, say hi sikit. Hi, Assalamualaikum. Siapa yang tengah live tu? Okay, so sebenarnya saya bukanlah biasa buat live sebenarnya, tapi saya cuba untuk keluar daripada saya punya comfort zone, keluar daripada ketakutan saya untuk buat live ni. Sebab saya percaya the more we give, the more we get back. Maksudnya lagi banyak kita memberi, lagi banyak nanti kita akan dapat balik. Maksudnya macam ilmu Allah tu luas. Okay, dan saya percaya bila saya beri ilmu saya kepada orang ramai, okay, insyaAllah Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka melalui berbagai arah lah. Okay, maksudnya kita berkongsi rezeki, berkongsi ilmu. Okay, so seterusnya saya nak beritahu tujuan saya buat grup ni. Tujuan saya buat grup ni adalah untuk menyampaikan ilmu betul-betul specifically berkaitan dengan Fatihah. Okay, so macam sekarang ni baru ada seorang live, tapi saya yakin okay, saya submit pada Allah, semoga ada orang yang akan tengok live ni nanti, insyaAllah. Okay, yalah, sebab kadang-kadang tu benda kalau berkaitan dengan orang kata apa, duniawi, dia lebih menarik. Memang saya pun mengaku benda tu. Tapi benda-benda kalau berkaitan dengan ukhrawi, berkaitan dengan akhirat ni memang macam ni sikit lah. Tapi tak apa, saya yakin nanti ada je orang akan tengok live ni. Okay, nanti kalau dah tengok live ni, nanti share banyak. Okay, so berkaitan dengan tajuk kita, iaitu adakah kalau kita baca Fatihah ni salah tajwid dia, adakah solat kita tak sah? So saya tahu ada orang mesti macam terfikir macam kalau kita baca Fatihah tu waktu dalam semayang tu salah, tak sah ke solat kita? Okay, so berbalik kepada rukun solat. Rukun solat ada 13 rukun solat ada 13. Okay, hi, siapa orang kedua yang live tu? Hi, Assalamualaikum, selamat datang. Okay, boleh say hi kat saya balik, boleh kita berkenalan. Okay, so balik pada topik kita tadi. Rukun solat ada 13. Okay, dan antara salah satu rukun solat adalah bacaan Fatihah. So bila dia kata solat itu adalah rukun, berarti kalau kita tak buat rukun tu dengan baik, ni tak sah lah solat kita. Tapi itu kalau dari segi orang kata apa, dari segi macam bahasa paling mudah je tak sah. Tapi ada tapi kat situ. Kita ada macam mana? Okay, nak bagi senang faham macam ni apa kita panggil tu? Ulama. Okay, kita ada dua jenis ulama kat sini yang kita nak apa ni, saya nak terangkan sekarang ni. Satunya ulama tajwid, satunya ulama fiqh. Okey, ulama tajwid dengan ulama fiqh dia berbeza kat sini, berbeza sebab sekarang ni solat tu antara fiqh, okey, antara hukum dalam fiqh. Okey, tapi bacaan Fatihah tu adalah ada berkaitan dengan tajwid. Okey, nampak So kat sini saya nak terangkan kalau kita baca Fatihah tu, okey, sorry gangguan kejap. Okey, kalau kita baca Fatihah tu, orang kata apa, kesalahan dia kita gelarkan sebagai lahnu. Itu dua jenis kesalahan dari segi apa nama ni, ulama tajwid ulama tajwid kita ada dua. Satu kita panggil sebagai lahnu jali, satu kita panggil sebagai lahnu khafi. Lahnu jali itu adalah kesalahan yang jelas. Okey, satu lagi lahnu khafi ni adalah kesalahan yang kurang jelas pun tersembunyi. So dekat sinilah yang main peranan tu kita kena tahu, kita kena faham betul-betul sebab kita lah semenang-menang ni boleh letak hukum. Orang kalau baca Fatihah salah tajwid confirm tak sah. Tak semestinya, tidak. Okey, sebab ada dua jenis kesalahan yang jelas dan kesalahan yang kurang jelas. Okey, macam mana lahnu jali tu? Macam mana lahnu khafi tu? Okey, lahnu jali tu adalah kesalahan yang mana
even orang-orang ataupun even bukan guru mengaji pun, even bukan ulama tajwid pun, even orang biasa pun dengar macam apa pasal dia macam pelik tu, tu confirm salah lah. Contohnya dia ubah perkataan ataupun dia ubah huruf dalam Fatihah tu, ataupun dia ubah baris dalam Fatihah tu. Okey, contohnya kita ada siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Okey, tapi let's say kita ubah, totally ubah terus, an'amtu. Okay, so maksud dia dah lari. Okay, so maksud dia apa? Okay, kalau kita baca an'amta, okay, bermaksud ya Allah, engkau Allah tu memberi nikmat. Tapi kalau kita baca an'amtu, maksud dia berubah jadi aku beri nikmat. So maksud dah berubah, totally berubah, sebab baris dah berubah. Confirm lah, memang confirm tak salah solat kita sebab mengubah maksud. Okay, tapi kalau satu lagi contoh lain saya bagi, ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So kalau perasan dekat iya tu ada syaddah kan, ada sabdu. So let's say kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nampak tak syaddah tu macam almost hilang. Itu pun memang betul-betul mengubah maksud juga. Itu pun menjadi tak sah juga. So maksud dia kat sini nak cakap, kalau kita baca betul-betul macam mana, dia akan jadi salah bila benda tu mengubah maksud. Kita ubah huruf, kita ubah baris, memang tak boleh lah. Tapi kalau benda tu lahnu khafi ataupun kita panggil sebagai kesalahan yang tersembunyi, maksud dia orang-orang biasa yang bukan guru mengaji Al-Quran ni, yang bukan guru, okay, yang bukan orang pakar dalam bidang tajwid ni, orang biasa dia dengar, dia tak dapat detect tu kesalahan tu. Okay, contohnya macam dengung, faham tak, panjang pendek beberapa harakat, benda tu guru-guru mengaji je lah yang normally akan tahu, yang boleh akan dapat detect kesalahan tu. Itu kita panggil lahnu khafi. Dan normally lahnu khafi ni taklah sampai membatalkan semayang, taklah sampai solat tak sah. Tapi ada juga para ulama yang cakap haram, tapi dia, kebanyakan ulama akan cakap dia tu ialah makruh lah. Okay, makruh ni maksud dia kalau tak buat lagi Allah suka. So maksudnya jangan buat lah. So kat sini apa yang saya dapat simpulkan adalah, kita kalau boleh, bukan kalau boleh, seelok-eloknya lah. Okay, sebab saya dah tanya orang-orang yang macam pakar dalam bidang ni, okay, tentang surah Fatihah ni, tentang kalau kita baca salah macam mana, tak sah ke, kan. So yang saya diberitahu macam ni, kita macam mana ayat dia, saya baca balik dalam hadis saya sebut, kita diberi masa ataupun tempoh 3 tahun untuk belajar membetulkan lah kita punya bacaan mengaji ni kan, terutamanya Fatihah lah, sebab kena bawa dalam solat. Okay, so diberi masa 3 tahun untuk belajar, dan dalam tempoh belajar ni is okay kalau kita buat mistake. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Tapi let's say kita tak ada pun nak cari apa kita panggil, nak cari jalan, nak cari ikhtiar untuk belajar mengaji, untuk betulkan. So lepas 3 tahun pun kita still sama juga bacaan kita, tak improve. Itu saya tak boleh nak cakap lah, itu Allah je yang tahu. Tapi normally kalau ikut hadis, berdosa lah. Sebab Allah bagi kita masa, Allah bagi kita tempoh masa untuk belajar, tapi kita tak belajar, kita sibuk dengan hal dunia. Normally memang itulah yang tertulis dalam hadis, berdosa. So apa yang kita dapat simpulkan sekarang adalah ada 2, lahnu khafi, lahnu jali. Lahnu jali jelas, kesalahan jelas, yang ni memang boleh bawa kepada solat tak sah. Lahnu khafi adalah yang kita panggil apa, kurang jelas, ataupun kita panggil sebagai tersembunyi kesalahan tu. Orang-orang awam mungkin tak perasan salah kat mana. That is okay, but still we have to orang kata apa, make an improvement, pergi belajar. Okay, so sebenarnya kalau boleh saya nak sentuh sikit 1-2 baris, tapi macam tak ada sambung. Bila saya nak sambung, saya rasa macam jadi sebenarnya saya nak masuk 2 baris lah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk ke tak? Tak ada orang jawab. Saya tanya ni, nak saya share ke tak? Kalau tak ada orang komen, saya tak share lah kot. Saya sambung nanti next live. Kalau ada orang komen nak, saya sambung lah.
Macam tak ada je sambutan. Okay, tak apa. InsyaAllah saya tak berputus asa. InsyaAllah nanti next live saya akan share tentang bacaan yang sering orang buat salah. Sebab ada beberapa orang, sebelum saya buat live ni, sebelum saya start kempen baca Fatihah ni, dah ada lebih daripada 5 orang hantar rakaman kepada saya dekat WhatsApp. Okay, untuk saya check, untuk saya dengarkan baca Fatihah diorang, untuk saya detect kat mana kesalahan yang sering orang lakukan. So daripada situ saya dapat banyaklah juga tempat yang saya detect, dan itu yang saya nak share sebenarnya kat sini. Tapi tak ada orang live dengan saya pun, tak ada orang tonton pun live saya ni. Macam mana? Kan? Okay, tak apa. Saya bacakan sikit lah. Okay, baca ke tak? Alright, tak apa, saya sambung nanti daripada minggu hadapan, insyaAllah. Saya betul-betul serius nak berkongsi tentang baca Fatihah, sebab benda ni dah jadi hukum, jatuh hukum fardu ain, fardu kifayah kepada saya. Sebab bila saya dah tahu, saya patut sampaikan kepada orang lain. Okay, sebab saya ada attend classes. Okay, saya ada attend orang kata apa, kelas Fatihah untuk saya betulkan Fatihah saya sendiri. Dalam masa yang sama saya terpanggil untuk betulkan Fatihah orang lain. Sebab ramai sangat orang baca Fatihah. Yang paling obvious lah saya tunjuk sikit lah, at least orang tahu ada benda nak dibetulkan. Okay, contohnya ni Fatihah. Okay, contohnya saya start dengan a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Yang orang selalu buat a'udzu. So normally orang buat zu tu lidah kat dalam, walhal sepatutnya lidah kat luar. Okay, lidah kat mana? Kat luar gigi. Macam ni. Dia nampak dia bukan dia dia alif dan ain. Jadi kemudian zu letak dulu baru bunyikan, bukan zu. Tak, tu zai, huruf zai yang panjang tu, titik tu. Zal yang pendek. Okay, a'udzu billah. Dia ada sabdu dekat perkataan Allah tu, so kena tekan lah. Normally orang buat a'udzu billah, billah. Dia macam tak ada sabdu kat situ, tak ada syadah kat situ. So suppose a'udzu billahi ada syadah minasyaitan. Normally orang buat, mungkin sebab orang tak pergi mendalami tentang makhraj huruf, yang menyebabkan orang punya mulut tu akan bergerak sekali jadi macam ni. A'udzu billahi minasyaitan. So mulut dia jadi macam terlampau ke depan. Nampak tak? So sepatutnya makhraj huruf untuk huruf shin, okay, himinasyai, dia tak perlu muncul, bukan himinash. Nampak tak mulut? Himinash. Tak nak. Kita tak nak macam tu. Kita nak biasa je. A'udzu billahi minasyaitan. Bukan syaitan. Nampak tak? Itu antaranya lah makhraj huruf. Okay. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nir pun syadah juga dekat ra tu. Nirrajim. Ada orang kadang huruf jim. Okay, huruf jim jadi macam nirrajim, macam huruf C. C for cicak, C kan. Itu jadi macam tak kena lah kat situ. Okay, so itu untuk a'u. Okay, seterusnya bismillah pula. Kesalahan orang selalu buat adalah bila baca cepat-cepat. Bismillah, dia jadi macam huruf ba tu tak dengar. Okay, so sepatutnya ba bawah bis. Kita kena betul-betul make sure bunyi bis tu kedengaran. Bukannya Bismillahirrahmanirrahim, too fast, terlampau laju, menyebabkan tartil dah tak ada. Okay, saya lupa nak bagi tahu tartil. Semalam saya ada buat live dekat page NSN dan saya cakap pasal tartil ni. Bacaan tartil adalah bacaan yang perlahan-lahan, yang kita bagi bagi hak dan juga mustahaknya kepada sifat, makhraj dan juga hukum tajwid. Itu sepatutnya tartil lah. Okay, so sekarang ni bismillah orang selalu buat adalah
Bismillah, bismillah. B tak dengar. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sangat banyak kesalahan kat situ. Yang pertama huruf ba baris bawah tak dengar. Sin mati terlampau cepat, tak dengar bis, dengar bismillah, bismillah, bismillah. Jadi macam tu dah. So kita tak nak. Okey, seterusnya mim bawah jumpa lam. Saya tunjuklah, sekejap saya tunjuk. Sebentar. Okey. Okey. Nampak so sepatutnya dekat sini ba jumpa sin mati, bis kita matikan sin dulu. Bis, kemudian mim bawah jumpa lam yang ada sabdu, kena tekanlah masuk dalam sabdu tu. Bismillah. B ni kita make sure BB kita rapat dulu, baru bunyikan ba di bawah tu. B, bukannya bismillah terlampau laju Bismillahir, syadah tekanlah ra. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dalam ha betul-betul, dan ha ni adalah ha yang pedas tu bukan ha yang ha tu. Bukan ini ha yang dekat bawah tu lah. Yang kita panggil bawah tu adalah dekat kita punya kerongkong tu, dekat bahagian bawah kerongkong. So dia macam bergetar sikit. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Lain ha ni. Ini ha, ini ha. Ha, ini ha. Ha, ha. So kita kena differentiate betul-betul. Saya teruskan Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada syadah, kita kena make sure kita betul-betul tekan dalam syadah tu. Okey, seterusnya dekat haim. Haim ni pun sama juga. Kena baca dia sebagai ha yang pedas tu. Haim begitu. Bukannya Bismillahirrahmanirrahim. Him. Bukan yang tu kita nak haim. Nampak beza dia? Him, haim. Yang tu. Beza Kemudian satu lagi kesalahan yang orang selalu buat adalah orang baca dia pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lah. Sebab ada ya. Okey, bila ada ya berarti ada tanda mat. Mat kita kena panjang lah sepatutnya. Sebab masuk mat tu ialah panjang So bacaan yang betul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Bacaan yang kurang tepat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada syadah, terlampau laju, kita tak bagi sifat huruf tu dengan betul semua, makhraj huruf tak betul. Kita nak yang betul. Okey. So kat sini boleh saya tahu siapa yang tengah live dengan saya tak? Sebab kenapa saya tanya? Sekejap Okey, kenapa saya tanya? Sebab saya nak bagi peluang untuk anda pendengarkan anda punya isti'azah dan juga basmalah ni. Okey, iaitu anda punya auzubillah dan juga anda punya bismillah. So siapa-siapa yang rasa macam nak live dengan saya boleh add lah. Okey, supaya boleh appear sekali dekat skrin, dekat belah sini ke belah sini, tak antara dua tu lah. Macam tu. Tapi itulah kat sini saya nampak ada 3 orang tonton, tapi saya tak nampak komen pun. So kalau boleh komen lah. Boleh komen nama ke, boleh komen daripada mana ke. Memang tak ada. Okay, tak apalah. Kalau macam tu nanti boleh get ready. Nanti insyaAllah pada minggu depan kita boleh sambung lagi live kita. Sebab saya memang akan teruskan dengan saya punya impian, iaitu untuk menyampaikan ni lah, bacaan Fatihah ni, insyaAllah. Alright, so saya mohon maaf kalau ada saya tersilap kata. Mohon halalkan segala-galanya. So sampai berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.